Okey, so kita sambung. Okey, apa? Dengar kan suara cikgu? Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, so tadi tadi kaki gunung kan. Okey, dekat kaki gunung tekanan atmosfera dia tinggi. So bila luar tinggi dia tolak botol ni. Okey, dia tolak botol ni. Kenapa dia bertolak botol? Sebab tekanan luar tinggi, tekanan dalam dia pula, tekanan udara kat dalam botol ni rendah. Okey, so tinggi boleh tolak rendah. Okey. So masa nak jawab kat sini, ada berapa markah ni? Ada 2 markah. Okey, cara nak jawab. Di kaki gunung. Okey, di kaki gunung tekanan atmosfera tinggi. Okey. Atmosfera tinggi. So tekanan, satu markah. Okey, tekanan atmosfera tinggi di luar, tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan udara dalam botol. Okey, menyebabkan tekanan atmosfera tinggi di luar botol dapat menolak dinding botol menjadi kempis. Okey, dinding botol menjadi kempis. Okey. Satu markah. Boleh? Okey, explain lah di kaki gunung tekanan atmosfera dia tinggi. So tekanan atmosfera tinggi daripada tekanan udara dalam botol. So menyebabkan tekanan atmosfera tinggi di luar botol dapat menolak dinding botol menjadi kempis. Kalau dekat puncak gunung, tekanan atmosfera dia rendah. Okey. So bila rendah dia tak dapatlah tolak dinding botol ni. Kalau luar dia rendah, dalam dia pula dalam botol ni tinggi. Okey. Dia mesti opposite bertentangan. So kalau tekanan atmosfera luar dia rendah, tekanan dalam ni tinggi. So bila tinggi tu yang dia tolak dinding ni. Okey, tinggi yang menang kan. So tinggi yang menolak. So tekanan dalam yang tinggi tu yang tolak dinding ni. Dia tolak dinding ni keluar tu yang dinding ni tak kempis. Faham tak? Belok je botol dia. Boleh? Boleh ke? Respon. Boleh. Okey, boleh. Next, nombor 2. Tekanan atmosfera di puncak gunung adalah 4.8 darab 10 kuasa 4 Pascal. Lepas tu isi padu dia 250. Hitung isi padu botol di dasar gunung pula. Di mana tekanan udara dia 9.2 darab 10 kuasa 4 Pascal. Tahu kan Pascal tu apa? Pascal ni adalah unit. Okey, unit untuk tekanan. So ni nak pakai formula apa ni? Batu hitam. Kejap, Atika tanya apa Atika? Atika. Tel. Cakap apa ni? Tel, okey. Okey, try buat nombor 2. Pakai formula apa ni? Kita ada tekanan, kita ada isi padu. Lepas tu dia nak kamu kira berapa isi padu kat dasar gunung. Kalau tekanan yang ni 9.2 pula. Dapat 10 kuasa 4 Pascal. So ni hukum apa ni? Hukum apa? Siapa ingat? Hukum gas kita ada 3 kan? Yes, betul. Boyle's law. Okay. Boyle's law. Hukum Boyle. Okay. So hukum Boyle menyatakan
Okey lah. Apa formula dia? P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, masuklah dalam formula ni. Okey, so P1 4.8 dapat 10 kuasa 4 Pascal. Lepas tu volume dia 250 cm padu. Lepas tu tekanan yang dekat apa dasar gunung tu pula 9.2 darab 10 kuasa 4 Pascal. So berapa volume dia pula? Okey. Dah kira dah dapat berapa? So nak cari V. So V sama dengan 4.8 darab 10 kuasa 4 Pascal darab dengan 250 cm padu bahagi apa hal ni? Sekejap Mana jadi? Sini. Astaghfirullahaladzim. Sekejap macam cikgu nak ni balik? Nak jadi single dia balik? Aduh mak. Sekejap. Tekan apa lah? View okey. Aduh. Okey, lepas tu bahagi dengan Okey, bahagi dengan 9.2 darab 10 kuasa 4 Pascal. Okey, dapat berapa? Kira kan? Respon. 130.43. Ya betul, 130.43. Ni boleh potong Pascal, so yang tinggal sentimeter padu. Okey. Okey, next. Okey, dah settle. Okey, next nombor 5 pula. Kejap. Mana ke tadi? Okey. Okey, kita pergi nombor 5. Okey, wajar 5.1 menunjukkan sebiji belon apabila suhu dia 2 darjah Celsius. Belon dia kempis. Bila 27 darjah Celsius, belon dia mengembang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan Telma? Siapa nak bagi jawapan? Betul. 130.43. Siapa jawab tadi? Fatin. Betul Fatin. Tapi make sure ada unit ya Fatin. Kalau tak ada unit apa jadi? Markah kosong. Sebab fizik dia mesti wajib ada unit Mesti ada unit. Okey, kalau matematik tak ada unit tak apa. Tapi ni fizik dia mesti ada unit. Okey. Okey, nombor 5. Siapa nak try keseimbangan Telma? Apa maksud dia? Keadaan di mana tiada haba bersih yang mengalir di antara dua objek dalam keadaan sentuhan terma iaitu kadar penyerapan tenaga haba adalah sama dengan kadar pembebasan tenaga haba pada suhu sama. Tu jawapan skema je. Boleh ikut kawan punya jawapan. Itulah jawapan dia. Okey. Ataupun cikgu boleh bagi tips nak dapat markah 1. Okey. Dapat markah 1 kan. Dengan menulis jawapan yang pendek, kamu boleh jawab macam ni je. Keseimbangan Telma ialah ni objek yang bersentuhan Telma mempunyai objek yang bersentuhan Telma mempunyai suhu yang sama. Suhu yang sama pun boleh dapat 1 markah. Jawapan pendek lah Nak bagi jawapan panjang macam kakak bagi tadi tu pun boleh. Kalau nak pendek macam ni pun boleh. Objek yang bersentuhan. Tapi kena sebutlah bersentuhan Bersentuhan Telma ni mempunyai suhu yang sama. Ataupun
Jawapan pendek lain. Boleh bagi ni, tiada pengaliran haba bersih. Tiada pengaliran haba bersih di antara kedua-dua objek. Di antara kedua-dua objek. Pun boleh juga, okey? Pun boleh dapat 1 markah juga. Tiada pengaliran haba bersih di antara kedua-dua objek. Sebab waktu ni, kenapa tak ada pengaliran haba bersih ni? Sebab waktu ni dia punya kadar penyerapan tenaga haba oleh objek A sama dengan kadar pembebasan haba oleh objek B kan. Macam kakak dah cakap tadi kan. Kakak apa yang cakap tadi Apa nama kakak tadi? Kakak? Farisha. Oh Farisha. Macam kakak Farisha cakap lah. Kadar penyerapan tenaga haba sama dengan kadar pembebasan tenaga haba. Tu yang tiada pengaliran haba bersih ni. Okey, nak jawab macam ni pun boleh juga. Jawapan pendek ni pun boleh juga. Okey. Ataupun jawapan kakak Farisha tadi pun boleh. Okey, next. Nombor 2. Bandingkan suhu gas dalam belon. Bila bandingkan, kamu bandingkan je. Okey. Selalu ni kan soalan nombor 6 ni soalan perbandingan. Soalan yang, bukan nombor 6, nombor 5. Dia soalan 5 dengan 6 soalan perbandingan. Senang nak dapat markah, okey? Senang nak dapat markah. Okey, sebab tu budak-budak boleh skor fizik. Sebab ada soalan perbandingan ni yang boleh tolong. Okey. Cuba buat nombor 5, buat perbandingan. Dia nak buat perbandingan apa ni? Dia nak perbandingan suhu. Okey. Ini Rajah 5.1, suhu dia 2 darjah Celsius. 5.2, suhu dia 27 darjah Celsius. So nak buat perbandingan dia, kamu cakaplah Rajah 5.2 mempunyai suhu gas dia tinggi daripada 5.1. Macam tu je perbandingan, macam soalan budak tadika. Okey? Boleh? So kamu jawab kat situ. Boleh. Macam tu je, okey? Bandingkan je. Suhu gas. Okey, suhu gas dalam belon Rajah 5.2 lebih tinggi daripada Rajah 5.1. Ataupun kamu jawab suhu gas dalam belon Rajah 5.1 lebih rendah daripada Rajah 5.2. Dapatlah 1 markah. Macam tu je, okey? Okey. Sekejap. Sekejap. Kenapa tak boleh tulis buat ni? Okey. Sekejap. Okey. Sekarang ni pula. Bandingkan pula isi padu gas dalam belon. Cuba tengok isi padu pula. Siapa nak try? Isi padu belon dalam. Siapa nak try? Bandingkan je macam soalan tadika je ni. Respon. Isi padu ni. Isi padu gas dalam belon. Boleh nampak kan kat sini isi padu gas dia. Ni belon ni nampak kan macam kecil kan. Mestilah isi padu dia apa? Kurang. Sikit. Siapa nak try tadi? Isi padu gas dalam Rajah 5.2 lebih banyak daripada isi padu gas Rajah 5.1. Ya, boleh dapat 1 markah. Macam tu je, okey? Ataupun kamu boleh jawab isi padu gas dalam belon. Okey, kadang-kadang budak kan dia suka buat salah. Dia buat salah macam mana? Soalan senang tapi dia salah sebab dia jawab macam ni Cikgu bagi contoh jawapan budak salah. Isi padu gas dalam belon Rajah 5.1 lebih kurang. Dia buat perkataan lebih kurang daripada Rajah 5.2. Apa yang salah kat sini? Dia tak dapat markah 1, dapat 0 sebab dia ada ni, dia buat perkataan lebih kurang. Lebih kurang ni
Apa maksud dia? Dia boleh banyak maksud kan? Memanglah budak tu nak jawab kurang tapi dia buat lebih kurang. So lebih kurang ni dia macam lebih ke Kurang. atau kurang. Dia ada dua maksud. Ke sama. Sebab itulah tak boleh buat perkataan lebih kurang. Tak boleh. Kalau kamu nak cakap dia ni, kamu cakap bukan lebih kurang lah, kamu cakaplah lebih rendah ke, okey, lebih kecil, itu boleh. Lebih kurang tak boleh. Faham? Faham? Lebih kurang tak boleh lebih kurang tak boleh. Faham. So nak jawab kamu jawab ni lebih rendah atau lebih kecil. Lebih kurang tak nak. So budak banyak jawab perkataan lebih kurang. Bayangkan kalau ada 3 perbandingan, dia buat 3 perkataan lebih kurang. Tak dapat dah 3 markah, kosong. Rugi kat situ je. Okay. Okay, next. Yang ni pula. Bilangan zarah gas dalam belon. Okay, saya tengok dalam belon tu. Ada tak dia sebut bilangan dia macam mana? Tak ada Okey je tak ada Okey. Ingat tak hukum gas? Hukum gas kita ada 3 kan? Hukum Boyle, hukum Charles, hukum tekanan. Perasan tak dalam hukum Boyle, Charles dengan tekanan ni dia akan mention bagi suatu gas yang tetap, okey? Kan? Ingat tak? Dia ada perkataan ni, bagi suatu gas yang tetap. Contohnya macam hukum Boyle kan. Hukum Boyle apa formula dia? P1 V1 sama dengan P2 V2 kan dia kata hukum Boyle menyatakan bagi suatu gas, bukan satu gas yang jisimnya tetap. Satu gas yang berjisim tetap. Kalau kamu tengok balik dalam buku dan skema dalam handout cikgu bagi, hukum Boyle menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, tekanan berkadar apa ni? Berkadar songsang dengan isi padu. Yang mesti ada tulis perkataan ni, bagi suatu gas yang berjisim tetap. Kalau hukum Charles pula, formula dia apa? Hukum Charles V1 per T1 sama dengan V2 per T2 kan. Hukum Charles pula menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, isi padu berkadar langsung dengan tekanan. Lepas tu yang ni hukum tekanan pula, formula dia apa? P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum tekanan menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, tekanan berkadar langsung dengan isi padu. Tekanan berkadar langsung isi padu lah. Tekanan berkadar langsung dengan suhu. Tadi ni apa tadi? Hukum Charles. Hukum Charles mengatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, isi padu berkadar langsung dengan suhu. Yang ni hukum tekanan pula, bagi suatu gas yang berjisim tetap, tekanan berkadar langsung dengan suhu. So 3 hukum gas ni dia akan tulis ni, bagi suatu gas yang berjisim tetap. Maksudnya, apa maksud suatu gas yang berjisim tetap ni? Maksudnya bilangan molekul gas dia, tetap. Kalau kat sini ada 5, kat sini pun ada 5 juga. Faham tak? So boleh tak jawab soalan ini? Yang pasal bandingkan bilangan zarah gas ni. Siapa nak jawab? Cikgu dah explain kan? So bilangan zarah gas dalam belon tu macam mana? Sama. Ya, sama. So jawab kat situ bilangan zarah gas dia sama. So kalau kat sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun ada 5 juga. Sebab kat hukum gas, dia punya syarat dia mesti gas yang berjisim tetap. Maksudnya bilangan zarah gas dia tetap, bilangan molekul gas dia sama, tak berubah pun. Next. So jawab kat situ sama. Mana ni?
Bilangan zarah gas rajah 5.1 dan 5.2 sama. Okey, lepas tu hubung kaitkan suhu gas dengan isi padu. Bila kamu dah buat perbandingan, kamu bolehlah buat dia punya hubung kait dia. Okey, kalau nak senang buat jadual. Bila jadual kamu nampak lah. Okey, so dia nak apa? Dia nak antara suhu, mana suhu? Ni kan, suhu dengan isi padu. Ni isi padu dia. Okey, kalau kamu buat jadual nampaklah. Sekejap kita buat jadual. Okey, ni apa tadi? Rajah 5.1, ni rajah 5.2. Okey, ni suhu, ni isi padu. Tadi rajah 5.1 suhu dia rendah. Lepas tu isi padu dia pun rendah kan? Yang rajah 5.2 suhu dia tinggi, isi padu dia tinggi. Okey, so macam mana nak buat hubungan dia? Hubungan dia macam ni. Ada perkataan semakin. So kat sini nak buat macam mana? Semakin rendah suhu, semakin rendah isi padu. Ataupun kamu boleh jawab semakin tinggi suhu, semakin tinggi isi padu. Itulah cara nak jawab hubung kait. Faham? Okey, kalau semakin tinggi, semakin tinggi suhu, semakin tinggi isi padu. Okey, itulah cara dia nak jawab hubung kait. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Lepas ni bila cikgu dah ajar cara nak jawab ni, make sure kamu jawab ikut yang cikgu bagi tu Jangan jawab merapu-rapu tau. Kan kita buat 2-3 perenggan kat sini Sebenarnya hubung kait ni tu je. Buat hubungan ni je, semakin-semakin ni je. Tengok dalam perbandingan tu. Okay, next. Hukum fizik yang terlibat. Ni hukum apa Kalau ni hukum apa ni? Ya, betul. Hukum Charles. Sebab dia berkaitan dengan suhu. Okey, suhu. Ya, dan juga isi padu. Kan, so hukum Charles lah. Okey, hukum Charles. Okey, next. Soalan berapa pula? Apakah yang berlaku kepada had laju molekul gas? Tak habis lagi soalan ni. Agak-agak apa jadi kalau suhu gas meningkat? So, Had laju pun meningkat. Ya, betul. Bertambah. Ya, betul. Meningkat, bertambah. Okey, next. Mengapakah tekanan gas dia sama? Kan formula hukum Charles V1 per T1, V2 per T2 kan? Bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar langsung dengan suhu jika tekanannya adalah sama. Memang tekanan dia sama. Okey, kenapa tekanan dia sama? Soalan ni susah sikit lah. Tapi boleh jawab. Kan cikgu kata dalam formula fizik kita boleh jawab macam-macam soalan. Kerana apa? Ni hukum Charles ni kan? Hukum Charles menyatakan apa? Bagi suatu gas berjisim tetap, isi padu berkadar langsung ke berkadar songsang respon. Langsung. Berkadar langsung. Okey, berkadar langsung dengan suhu. Suhu pun dia bukan suhu darjah Celsius ni, ni suhu Kelvin ni. So kan sebut apa ni? Suhu mutlak kan? Suhu mutlak jika tekanan tetap. Waktu ni tekanan dia tetap. Okey, kenapa dia berkadar langsung? Sebab ni. Sekejap.
Sebab V1 sama dengan, kita nak hubungan ni V1 dengan T1. So V1 ni bawa ke sana kan. So V1 sama dengan T1 V2 per T2. So hubungan V1 dengan T1 ni berkadar langsung sebab tu dia berkadar langsung. Maksudnya kalau suhu dia meningkat, isi padu pun meningkat. Okey, so jawab macam mana? Mengapa tekanan gas dia kekal sama? Sebab apabila suhu meningkat, isi padu gas juga meningkat. Itulah jawapannya. Okey, daripada formula ni boleh jawab. Sebab apabila suhu meningkat, isi padu gas juga meningkat. Okey, mari cikgu explain Okey, mana gambar tadi tu? Okey, maksud dia mana gambar? Okey. Okey, tengok belon kecil ni. Bila suhu dia rendah, isi padu dia pun tadi apa hubungan tadi? Berkadar langsung kan? V1 sama dengan T1 V2 per T2. Okey, ni hubungan dia berkadar langsung. So kalau suhu rendah, isi padu pun rendah, betul tak? Okey, maksudnya bila suhu dia rendah, isi padu dia pun rendah. Isi padu gas dia kecil lah. Okey, kecil. Okey, sebab itulah belon ni dia nampak macam mengecut kan, kempis sebab isi padu gas dia kecil. Okey, kecil je. Kecil je. Tapi bila suhu dia bertambah, isi padu gas ni dia mengembang tu yang belon ni mengembang. Faham tak? Okey. Sekarang ni kan, sekejap cikgu ni balik explain yang ni sekejap. Okey, bila suhu dia rendah, isi padu gas dia pun mengecut kan, rendah. So dia punya kekerapan pelanggaran dia macam ni dia okey, so kekerapan pelanggaran dia berlanggar dengan dinding. So kekerapan pelanggaran dia menyebabkan tekanan, mungkin tekanan dalam 5 Pascal lah contoh tekanan 5 Pascal. Tapi kalau isi padu bila dah panas, isi padu tu macam besar, okey, besar. Kekerapan pelanggaran dia pun macam ni juga. Dia tak berubah banyak pun kekerapan pelanggaran dia pun 5 Pascal juga. Okey, kekerapan pelanggaran dia pun menyebabkan tekanan dia 5 Pascal juga. So tekanan dia masih sama. Kenapa tekanan dia masih sama? Okey, sebabnya tengoklah ruang apa ni? Apa benda ni? Tengok. Sebab ruang dia sama je. Okey, isi padu dia kecil, ruang dia pun kecil. Ni isi padu dia besar. Okey, isi padu dia besar. So ruang dia pun sama juga macam yang sini juga. Sama kan ruang dia? Sama tak? Kau nampak faham ke tak Dia punya ruang dia sama. Cik tak faham Faham ke? Dah. Hello. Respon. Tak faham Kurang faham. Okey, kurang faham Kita juga cakap Okey, ni belon tu kecil sangat lah. Cikgu buat belon besar je soalan ni memang macam susah sikit ni. Okey. Contohnya, ni belon kecil tadi. Okey, kenapa belon ni kecil? Sebab dia punya isi padu gas dia pun kecil. Okey, isi padu gas dia kecil. Kecil je. Okey, dia kecil je macam ni. Okey, so dia punya tahap berlanggar dia pun macam ni juga. Okey, tahap berlanggar dia. Ni tahap dia berlanggar. Okey, dia berlanggar. Okey. Tapi kalau suhu dia tinggi, tiba-tiba suhu dia naik panas, nanti zarah gas ni dia mengembang.
Tu yang balon tu jadi besar kan, dia mengembang. Tapi cuba tengok dia berlanggar dengan dinding. Sama tak? Kalau sini macam ni, yang ni pun sama juga. Sama je kan jarak dia. Macam ni, yang ni pun jarak dia sama juga. Kalau macam ni jarak apa zarah gas dengan dinding, yang ni pun jarak gas dengan dinding ni pun sama juga. Kalau macam ni, ni pun sama juga kan. Sama tak jarak antara zarah gas dengan dinding ni? Sama je kan? Sama. Sama. Sama juga, okey. Sebabnya kat sini zarah gas dia kecil-kecil. Ini bila ni zarah gas dia besar-besar. Tapi jarak antara zarah gas dengan dinding dia masih sama. Okey, masih sama. Tengok masih sama. Sebab itulah tekanan dia sama. Okey. Faham? Walaupun suhu dia bertambah, okey, isi padu gas pun turut bertambah juga. Tu yang menyebabkan jarak antara zarah gas dengan dinding gas ni sama juga macam jarak antara zarah gas yang kecil ni dengan dinding ni ha. Okay, sekarang dah faham ke tak? Dah faham. Dah faham. So jawapan dia tak payah pening-pening, jawapan dia kamu ambil je daripada formula ni. Okay. Apabila suhu meningkat, isi padu gas juga meningkat juga. Okay, tu yang menyebabkan tekanan dia sama juga. Okay, faham? Alas, faham ke tak? Faham. Okay. Mana Imran? Tak dengar suara, dah tidur ke? Lex lah. Ha? Saya tak boleh jawab. Apa dia Imran? Internet lambat. Oh, internet lambat. Okay. Internet lambat. Oh, ingatkan tertidur. Bukan tertidur tak apa. So video ni cikgu record tau. Nanti cikgu masuk YouTube lah. Macam biasa masuk YouTube. Okay. Dah penat ke? Nak buat ke nombor 6 ni? Oh, dah nak pukul 12 dah pun. Okay. Tak apalah, nombor 6 kita sambung Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, itu sahaja. Bila next class kita sebenarnya? Minggu depan. Bukan minggu ni. Minggu depan. Hari Isnin. Oh, fizik. Hari Isnin dengan apa sana? Hari Isnin dengan Rabu kan? Isnin dengan Rabu. So Isnin depan lah kita sambung Okay. Suhai tak dalam ni Suhai? Suhai tak ada Tak ada. Tak ada kot. Tak apalah. Tak ada. Ni kalau cikgu masuk YouTube ni kan, cikgu bagi link YouTube. Orang tengok ke tak ni yang budak-budak yang tak masuk kelas Zoom tu? Orang tengok tak? Tak tahu? Tengok ke? Tengok. Tengok. Sebab dia nak jawapan. Mungkin dia tengok. Oh, dia nak jawapan. Ya, betul. Okey, itu sajalah. Okey, dah boleh pergi makan. Tengah hari kan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, cikgu. Selamat makan cikgu. Pergi makan. Selamat makan. Selamat makan tengah hari.